you all my personal dreams? Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat di program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada tahun lepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain pada salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin
selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian, di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia, untuk pengetahuan semua, telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini. Sekalum apresiasi diucapkan kepada pihak Malaysia Aviation Group MAG yang telah pun merealisasikan hasrat untuk menjadi syarikat korporat yang pertama jalin hubungan kerjasama untuk sama-sama menjayakan ibadah korban bersama-sama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan sekalian, terima kasih banyak penghargaan kepada pengerusi Malaysia Aviation Group Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin, Group CEO Malaysia Aviation Group Captain Izam Ismail, Group Chief Human Capital Officer Malaysia Airlines Datuk Muhammad Khalis Abdul Rahim, dan semua kaki tangan Malaysia Aviation Group MAG yang terdiri daripada Malaysia Airlines, Firefly, Mas Wings, MAB Cargo, Aero Darat Services, MAB Academy, Amal by Malaysia Airlines Umrah dan Haji, MAB Engineering, MAB Leasing yang melibatkan jumlah kaki tangan MAG lebih kurang 13,000 orang semuanya, lebih kurang Yang mana segmen perniagaan utama MAG iaitu servis pengangkutan penerbangan, Air Transportation Services, servis darat, Ground Services, pemajakan sewaan pesawat, aircraft leasing dan juga pembangunan bakat talent development. Jadi Alhamdulillah mereka pada hari ini telah pun bersama-sama. Jadi anda semua yang mengikuti secara live ni, tolong komen sikit. Ya, saya daripada MAB Cargo, saya daripada Firefly. Komen sikit. Kita nak buktikan yang anda memang mengikuti kuliah kita pada waktu ini. Begitu juga jangan lupa tekan follow, like page Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan kalau sudi, like lah sekali Syamsul Amri Ismail Official tu yang saya punya. Kalau sudi lah kan, kau tak sudi macam mana kan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Alhamdulillah pada tengah hari ini kita tengok ramai sekali yang dah pun masuk daripada awal tadi saya tengok. Alhamdulillah, jadi makna kata semua orang ni rindukan majlis ilmu. Yang mana hari ni tajuk yang dipilih cukup menarik tuan-tuan. Sadis, macam tajuk drama. Tajuk kita pada hari ni adalah Hati Sebening Kaca. Oh, jangan main-main. Feeling ni kan, boleh cerita tentang hati ni, itulah kan. Dan rupa-rupa dekat dalam dunia ni kan, orang boleh mati bukan sebab dia penyakit jantung. Orang mati pun bukan sebab penyakit darah tinggi. Orang mati bukannya sebab macam-macam lah, kolesterol lah apa, yang sebenarnya penyakit hati. Iya, penyakit hati, berbunuh-bunuhan, semua penyakit hati. Yang jadi penyakit banyak dalam badan ni sebab hati tu fikir geram dia nak makan kan, macam-macam bodoh ditelan ni. Itu sebab boleh membawa kepada mati juga. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Tuhan ada ni saya dari Finance Malaysia Airlines Alin Ahmad. Terima kasih banyak. Ramai yang komen ni Oh ya, alhamdulillah MAG. Pada hari ini tuan-tuan dalam kita membicarakan soal hati sebening kaca ni, nak tunjukkan betapa jernihnya kan, betapa softnya hati kita ni. Terlihat macam kaca, kita nampak telus sampai ke dalam. Kan, maknanya nak menunjukkan apa? Hati kita pun macam tu lah. Kadang-kadang ada orang dia dekat-dekat emosi, tetapi dalam tempoh kita hari ni, dalam tempoh kita dengan diuji dengan pelbagai ujian dan dugaan ini,
maka bagaimanakah hati kita, tuan-tuan dan puan sekalian? Tetapi percaya, janji Allah SWT, Allah Ta'ala dah beritahu apa? Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Dengan masalah sahabat-sahabat kita di dalam MAG yang terjejas, kan? Dengan yang bekerja dengan syarikat penerbangan, ada yang berkira-kira nak berhenti, ada yang demoralize, ada yang rasa macam, aduh, kenapa lah aku kerja kat sini, kenapa aku jadi macam ni? Sabar. Dekat luar sana pun ramai yang terjejas, kan? Dekat luar sana pun ramai yang terjejas, bukan anda saja. Penceramah pun ada. Kan ada juga yang problem, kan? Macam saya okey je. Siapa panggil saya ceramah, tak ada salah dah. Cakap seorang-seorang macam ni pun tak ada hal. Saya terasa, tapi dalam hati ada taman. Sebab terasa ramai yang tengah tengok saya sekarang ni. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ada seorang sahabat saya tu dalam sektor industri pelancongan. Allahu Akbar. Sebab ada pula yang memberikan jangkaan, kan, industri sektor pelancongan 5 tahun sekurang-kurangnya akan lumpuh. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi apa pun semua orang diuji. Sekarang ni pula dah lah ujian dekat tempat konyol. Kalau pula kat rumah anak-anak pula PDPR. La ilaha illallah. Tu semua penyakit tu. Tak pasal-pasal mak bapak pula kan jadi cikgu kat rumah ni, kan? Ataupun ujian. Jadi apa pun tuan-tuan dan puan sekalian, ujian ni memang kena ada. Ujian ni Allah Ta'ala datangkan untuk apa? Untuk jadikan kita manusia lebih baik lagi. Kan? Jadi sebab kita relax, tenang. Alhamdulillah, hari ni kita tengok Yayasan Budi Ehsan Malaysia, kan, bersama-sama dengan MAG, bersama-sama dengan Situ Joy, kan, kita sama-sama nak jayakan program korban ni. Sebab salah satunya masih ada yang sayang ni, mengambil berat mereka yang memerlukan. Tu sebab kan kalau tengok YBM siap keluar ni, nampak ni kurma ni. Siapa yang nak boleh order RM50 je. Terbaik kurma Ajwa, bukan kurma kaleng-kaleng. Kurma kaleng-kaleng ni memang tak ada keluar lah. Kurma kaleng-kaleng memang tak jumpa lah. Tapi ni kurma yang terbaik. Kan, kurma Ajwa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau ikut harga kurma Ajwa ni kat luar mahal, tuan-tuan. Lagi mahal. Kan? Tapi tuan-tuan nak tahu, nanti tuan-tuan boleh tanyakan soal, kita akan respon. Siapa yang berminat, kan? Tuan-tuan dan puan sekalian, saat kita ditimpa musibah, kan, tertanya satu soalan, hati kita ni ikhlas terima ke tidak? Ada orang boleh datang aja ujian, menyumpah seranah pun ada. Makin hamun, apalah aku jadi macam ni, kenapalah hidup aku jadi macam ni. Itulah dia, masa itulah datangnya satu perkataan yang disebut sebagai sabar. Lepas tu orang lama sebut sabar itu separuh daripada iman. Bukan main lagi cakap, kan? Sebab sabar separuh daripada iman. Tapi tak pernah orang tanya separuh lagi apa, kan? Dia tahu separuh je. Bila ustaz tanya lagi separuh apa? Dah dia cakap separuh lah ustaz. Memakah atau tanya lagi buat apa? Kan? Tak, sebenarnya bila sabar tu separuh pada iman, ada lagi separuh lagi adalah syukur. Salah satu tanda syukur adalah kita tidak berhenti dengan apa yang kita lakukan, tapi kita teruskan dengan bersungguh-sungguh dan yakin yang Allah akan bantu kita. Itu penting. Tuan-tuan dan puan sekalian, sabar adalah hati yang tetap sejuk walaupun dipanas terik. Macam tu. Hati kita tetap sejuk walaupun kita berada dalam keadaan yang panas terik, bawah terik matahari, mencarak matahari. Sabar juga ada merupakan kunci hidup kita tenang dan aman. Tu sebab kita cerita hati ini, hati sebening kaca. Kan? Jadi tenang dalam menyikapi ujian yang datang, aman dari bisikan-bisikan yang menyesatkan. Kalau aku jadi engkau dah lama, aku berhenti dah. Dah datang bisikan setan. Berhenti je lah. Apa lagi kau nak tunggu? Dia kata, sabar. Berdoa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan, kan, ujian untuk kita. Jangankan sesama manusia, malahan Allah juga sangat menyintai orang-orang yang memiliki kesabaran. Dalam firman Allah SWT, Allah Ta'ala berfirman, kan, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kan? Dalam surah Ali Imran ayat 146. Kalau Allah SWT sudah mula mencintai hamba itu kerana kesabaran, maka
semakin terbukalah pintu kebahagiaan untuk hamba itu untuk terus hidup dalam dunia dia keadaan tenang, aman dan sejahtera. Ya. Kalau kita tengok dalam satu lagi firman Allah SWT, ya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Dalam tafsir jalan lain, kabar gembira dimasukkan dalam ayat ini adalah syurga. Tak ada siapa yang nak masuk neraka, tolong angkat tangan. Tak ada yang angkat. Mana semua nak masuk syurga. Sesetan-setan mana perangai manusia ni dia nak syurga. Kita tengok penyanyi yang bukan Islam tu menyanyi kan, ku nantimu di pintu syurga. Makasih. Dia confident masuk syurga tu. Tapi macam mana pun kita nak masuk syurga ni, salah satunya untuk orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, bersabar. Sabar banyak-banyak. Jangan mengeluh, jangan melanting. Relax. Ujian. Tuan-tuan ingat apa? Penceramah tak ada ujian ke? Oh, ujian juga. Nasib baiklah Samsul Debat ni daripada dulu dia tak demand. RM10 pun datang, RM50 pun datang. Tapi itulah sekali datang, tak datang baik tu. Kan? Tak adalah. Maksudnya kalau orang panggilkan murah ke mahal ke, Alhamdulillah syukur tuan-tuan. Itu yang paling penting. Mana yang goma demand bayar mahal tu, sudah langsung orang tak panggil dia lagi dah. Siapa suruh? Kan? Sebab rezeki Allah bagi. Kan? Jangan kita letakkan tu macam nak meniaga pula. Jangan. Saya dulu masa mula-mula PKP, Allah uji saya. Pasang kamera sendiri, nak bercakap seseorang ni, nak ceramah online. Saya letak tu, saya dah tekan dah rasanya. Pasang tiang ni. Saya pun bercakap 2 jam untuk Kementerian Pelajaran Malaysia Putrajaya. Tuntang 2 jam, rupanya kamera tak on. Tuan-tuan fikirlah, mana tuan 2 jam bercakap, orang tak ada seorang pendengar. Orang Putrajaya pula cakap, apa salah dia tak start lagi ni? Bayangkan tu tuan-tuan kan. Tu ujian tu. Kan? Sudahnya, apa yang saya buat? Tak boleh jadi ni. Aku kena cari tempat lain ni. Saya pun bawa lah stand, bawa lah kamera ni pergi kat kampung mak saya. Dekat depan surau tu. Saya pasang kamera, saya pasang tiang, saya pun ceramah seorang-seorang. Alhamdulillah, nampak suasana belakang, nampak pokok menghijau. Cantik kan? Tapi ujiannya tengah live, orang kampung lalu. Paning tuan-tuan. Orang kampung lalu, tin. Wah, tu bayangkan kan. Tu ujian. Jadi mana kata semua orang ada ujian, semua ada ujian, tapi itu dia. Dan Nabi kata apa? Siapa orang paling kaya? Contoh hari kita mungkin ada di kalangan staff MAG dan anak-anak dulu sana, mungkin dulu kita pernah ada duit yang banyak, mungkin kita ada kemerdekaan keuangan, the freedom of money, mungkin kita ada satu ketika dulu. Tetapi Tuhan tarik, bukan sebab Tuhan marah kat kita. Kita sangka baik dengan Allah. Sangka baik, Allah ni nak uji aku ni. Ada benda lagi baik Allah nak bagi kat aku. Kita kena yakin benda tu. Kan? Tapi, bila dah datang benda-benda macam ni, sebab Tuhan nak tengok macam mana cara kita menghadapi ujian. Kan pernah disebut dalam Quran, bagaimana kamu boleh menyatakan yang kamu ni seorang beriman, sedangkan kamu belum diuji. Maknanya, kita kena diuji dulu, baru kita boleh tahu tahap keimanan kita. Darjat keimanan kita. Syurga yang Allah Ta'ala janjikan seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tu tadi. Yang mana Allah nak bagi syurga dekat kita, tuan-tuan. Ibarat ubat lah, tuan-tuan. Kan? Ubat, kesabaran tu memang pahit. Kan? Kesabaran ni macam ubat yang pahit. Bau kita pun makan pahit. Tetapi lama-kelamaan dia akan berbuah manis. Maksudnya apa? Dia akan menghasilkan kemanisan, yakni kesembuhan yang kita idam-idamkan. Nanti satu hari nanti, insya-Allah kita doa sama-sama. Mudah-mudahan semua pulih. Yang kapten pilot semua boleh terbang macam biasa. Pramugara-pramugari semua dapat join. Dan kalau tak cukup pramugara, tak apa. Saya pun boleh jadi pramugara. Saya ni tinggi boleh, tapi saya tidak dibenarkan jadi pramugara sebab saya kuat bergurau. Sebab kalau saya naik kapal terbang, saya bergurau, takut orang jadi cemas dia. Kita akan mendarat sebentar lagi kepada penumpang-penumpang kelas ekonomi. Sini terjun sekarang. Kalau saya macam tu. Tu mampu yang tak nak naik kapal terbang tu. Bila ada masalah cuaca, kan? Kita ada masalah cuaca, kepada semua, sila duduk di tempat masing-masing. Kan? Kalau saya, kita ada masalah cuaca, bawa mengucap sekarang. Memang takut orang tuan, kan? Takut orang tu sebab saya tak boleh jadi pramugara.
Kan? Dan itulah yang saya kata tadi, makna kata diberikan ibarat ubat. Kita makan memang pahit, tetapi hasilnya berbuah manis, iaitu kemanisan apabila kita mendapat kemanisan kesembuhan itu. Artinya, ubat pahit hati terasa di mulut, tetapi manisnya menjala ke seluruh tubuh badan kita. Katalah satu hari nanti kita berjaya selesai, katalah tahun ini kita berjaya selesai, dengan vaksin pun dah sampai, kita berjaya memulihkan keadaan virus di dalam negara kita. Contohnya, amin, mudah-mudahan. Pada ketika itu, apa kata-kata anda? Alhamdulillah, sekarang ni okey. Korang tak tahu, masa zaman PKP itu, masa musim PKP, kita orang struggle. Bayangkan nanti pun setahun dapat terbang 10 kali. Cuba fikir. Tapi Alhamdulillah, sekarang keadaan dah kembali pulih. Korang ni pilot-pilot yang baru ni, kau tak tahu apa yang kami alami dulu. Nampak? Tu yang buat kata pepatah Jawa tu. Ingat tak pepatah Jawa tu? Tak silap saya lah bunyi pepatah Jawa tu. The beauty of success is not the achievement but the journey. Macam tu lah lebih kurang. Jawa halus tu. Keindahan kejayaan itu bukan pencapaiannya, tetapi perjalanan nak menuju kejayaan. Falsafah kan? Itu yang penting. Jadi mana macam tu lah. Ujian ni sebenarnya nak jadikan macam kita lah dengan anak kita, bukan main lagi ayat kita. Korang bertuah sekarang ni, apa yang nak semua dapat. Zaman ayah dulu apa pun tak ada, ayat kan? Mak apa sama? Mak dulu nangis-nangis nak buku tau. Sudahlah, tiap-tiap tahun tu lah dialog pakai kan. Tapi mak nak kata apa kita nak beritahu ke anak-anak kita? Pengorbanan, kecekalan dan ketabahan kita. Jadi ingat, apa yang kita gambarkan, apa yang kita tonjolkan dalam kehidupan kita ni, itulah yang akan menjadi ikutan ahli keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Dia akan melihat bagaimana sikap kita di dalam menghadapi setiap ujian. Begitu juga dengan sifat sabar, kita akan melihat bagaimanakah dia sangat pahit di awal cerita, namun manis di akhir jua. Macam filem Hindustan. Kan dulu kan Amitabh Bachchan dengan Shashi Kapoor. Kan? Bayangkan tu, mak bapak kalau bunuh punya teruk pada kecil. Kan? Dia membesar, tiba-tiba dah pandai berlawan. Hujung-hujung sekali, tengok dia jadi hebat, dia jadi senang. Macam tu lah lebih kurang. Drama Melayu pun macam tu ya. Saya tak tengok lah, tapi saya dengar macam tu lah. Kan? Mula-mula tu memang tahu mak mentua jahat, bergaduh adik-beradik. Tak apa tak tajuk tu. Rahimah tanpa rahim gitu tu lah. Saya tak tengok, tapi saya dengar macam tu lah tajuk dia. Yang saya dengar tak lama lagi, YBM akan combine dengan MAB ni. Dia akan buat MAG ni, kita akan buat satu drama lagi. Nama drama tu Hati Sebening Kaca. Macam tu. Dia tengah pilih lah siapa yang layak jadi hero selain pada Samsul Debat. Tak adalah gurau itu tuan, gurau. Ya, jadi mana kata sungguh beruntung sebenarnya. Sungguh beruntung orang-orang yang boleh bersabar, kan, menahan gejolak jiwanya dan bersabar adalah setiap takdir yang menimpa. Saya nampak ni, makin ada soalan-soalan dah mula masuk nampak ni. Kan? Jadi ada soalan-soalan, tuan-tuan boleh tanya je. Saya tengok tu, ada tak soalan-soalan? Kalau tuan-tuan ada soalan nak tanya, boleh tanya sini. Mana sempat saya jawab kan, saya jawab lah tuan-tuan. Kan? Apa yang saya cakap ni tuan-tuan rasa okey lah. Kalau tuan-tuan rasa tak faham, angkat tangan, tanya ya. Ni, seorang ni tanya, Wan Mahani, Wan Abu, dia kata orang paling kaya adalah orang yang sering diuji. Jangan cakap. Orang kaya diuji ada yang benar nak dicakap kan. Ini yang susah ni. Tak ada benar nak dicakap. Dinding pun tak payah nak cakap kan. Nak tunjuk keadaan. Ada orang, setiap manusia tak terlepas dari ujian, setiap ujian tak sama. Betul tu kata Puan Zai Ahmad. Terima kasih banyak. Kan? Banyak komen-komentar yang kita dapat hari ini. Saya tak nak baca semua lah ya. Mana yang sampai baca, kita baca ya. Sabar tidak melulu berhubungan dengan ujian atau musibah sebenarnya. Sabar tidak semestinya dengan itu saja. Tetapi sabar boleh juga berkaitan dengan ibadah kita, dengan kerja kita. Kan? Kadang kita ni tengah susah. Lepas tu dalam tempoh ni kita kena bekerja. Kita kena sabar juga. Sabar dalam bekerja. Kan? Boleh juga dengan maksiat yang ditinggalkan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub dia menyebutkan bahawa wasabru ala aujuhin sabrun ala ta'atillahi wa sabrun ala maharimihi wa sabrun ala musibati. Sabar terdiri pada beberapa bahagian, iaitu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan bersabar dengan ujian dan musibah. Kan? Sabar dalam ketaatan maknanya dalam tempoh ini kita kena sabar taat dan perintah Allah.
Selain pada ibadah, bekerja sungguh-sungguh. Atau Allah Ta'ala suruh tu, bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan rajin, walau apa pun keadaan dia. Kan? Semalam saya waktu buat live untuk satu agensi kerajaan, ada seorang ni tanya, Ustaz ada sebut kalau orang tu dekat rumah tak buat kerja, maka tak halal rezeki yang dimakan setiap bulan. Tapi kalau saya memang tak ada kerja, macam mana Ustaz? Saya bahagian file dan dokumentasi. Lepas tu file semua tak boleh bawa balik rumah. Saya duduk rumah memang nonggok Ustaz. Dia kata, tu nak menonggok duduk je. Jadi saya kata, ya yang itu lain. Tetapi itu bukanlah alasan untuk kita tidak menghubungi ketua jabatan kita, head of department kita, telefon tanya, ada tak apa-apa tugas yang saya boleh buat, sebab saya sekarang memang tak ada kerja nak buat dekat rumah. Cakap macam tu. Jadi kalau bos kata tak apa, buat masa ni kamu relax dulu, tak apa. Saya ada kerja besok, saya beritahu. Jadi makna kata bos kita tahu. Itu lain cerita. Kan, ini keadaan ni lah macam driver lah. Driver dah tak ada kerja, nak buat apa? So, mungkin ada tugas-tugas lain yang perlu dilaksanakan. Yang kedua dia, sabar menjauhi larangan daripada Allah. Maknanya apa yang Tuhan tak bagi, jangan kita buat. Jangan kita mengeluh, jangan kita mengutuk, jangan kita meninggalkan ibadah kita. Jangan kita buat. Kan? Kadang-kadang benda-benda berdosa ni yang paling suka buat. Kan? Contohnya mengumpat. Ya benda paling sadap sekali, mengumpet lah. Makan daging saudara sendiri, memang lah kan. Jadi itulah dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang. Kadang-kadang bila kita sebut kadang, tak naklah join korban gitu. Tak naklah mahal lah, apalah mahal pula. Sekarang dengan Yayasan Budak Islam Malaysia, cukup murah. Cukup murah. Nanti kita akan tunjukkan semua. Malahan, setiap satu ekor lembu yang berjaya ditempah, maka akan dapat satu kotak. Ni susu C7 ini lah. Bayangkan tu, dahsyat tak dahsyat kan, penghargaan ni untuk orang yang join korban dengan Yayasan Budi Asam Malaysia. Malahan Yayasan Budi Asam Malaysia baru sahaja menerima pengiktirafan sebagai satu surat melantik Yayasan Budi Asam Malaysia selaku wakil tunggal untuk menguruskan ibadah korban di Afrika. Macam-macam negara, dekat Chad, Kongo, Rwanda, kan, Burkina Faso, macam-macam lah negara Afrika dekat benua Afrika ni. Itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lepas tu ada lah yang cakap tu, daripada join korban Afrika, baik kat Malaysia, beramai lagi orang susah. Itu yang tuan-tuan dan puan-puan tak tahu. Join korban dengan Yayasan Budi Islam Malaysia ni, setiap bahagian tu ada portion yang kita asingkan untuk kita korban juga untuk asnaf-asnaf di dalam negara kita. 2 in 1, nampak? Tu dia. Ni cerita ya, kan? Nak mengingatkan. Itu saja. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, bencana, ujian merupakan penerang bagi orang-orang yang bijak, gerakan kebangkitan bagi orang yang mencari redha Allah, kebajikan buat mukmin, kebinasaan buat orang-orang yang lupa. Bukankah tak ada seorang mukmin pun yang mampu merasakan manisnya iman kecuali dia memperolehi limpahan bencana kemudian ia redha dan bersabar. Maknanya nak jadi orang yang hebat, nak jadi manusia yang benar-benar berjaya apabila orang itu boleh bersabar dan redha dengan ujian yang datang menimpa. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang sakit semalam serta sabar dan redha kepada Allah SWT, maka dosa-dosanya bersih laksana baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Itu sebab ayat kita kan kalau cakap dengan orang, kau bawa lah bersabar, biasalah tu ujian. Ada orang cakap, kau cakap senang lah, kau tak rasa. Tak habis-habis ayat tu. Kan? Memanglah, tu sebab sebagai seorang kaunselor, kan, bila kita jadi kaunselor, menasihatkan orang, jangan sekali-kali cakap, aku faham apa yang kau rasa. Buat sakit jiwa orang je. Kita tak faham, sampai bila pun tak faham. Sebab setiap apa yang dirasakan oleh orang ni tak sama. Jadi apa kita cakap? Kita cakap, hebat kau, Allah uji kau macam ni dan aku tengok kau hebat boleh sabar. Aku sendiri pun belum tentu boleh sabar macam kau. Tapi kau terus kau sabar, mudah-mudahan Allah bagi curahan pahala dan limpah rahmat ke dalam hidup kau dan keluarga kau. Macam itulah. Kan kita boleh cakap macam tu. Malahan, Nabi juga maklumkan, ketika kalian sakit, janganlah segera mengharapkan sembuh. Kata Abdullah, dia kata barang siapa yang tidak terkena musibah atau kesusahan selama 40 hari, maka ia menurut Allah tidak memperolehi kebajikan.
Maknanya 40 hari berturut-turut kalau kita tak ada ujian lah, makna ada masalah tuan-tuan. Jadi makna masalah memang kena ada. Tiba-tiba keluar masjid selipar hilang. Masalah tu. Naik kereta minyak habis berkali lupa pula nak cek minyak. Baru keluar simpang tayar bocor. Baru dah siap-siap nak flight, nak pergi ke mana, nak pergi mana, tak jadi. Baru nak keluar, batal pula flight. Pergi mana bang tu tak jadi tu? Pergi mana tu? Langkawi. Nak pergi Langkawi tak jadi. Dah lagian buat kata bang ni, contoh kan. Macam tu lah. Ujian kan, ujian. Saya ni ramai ni dekat sini ni. Ada 50,000 depan saya ni sekarang ni. Tu nak beritahu. Kadang-kadang itulah dia tuan-tuan. Itulah dia ujian. Macam saya lah dulu nak ceramah. Ujian juga. Datang kat tampik ceramah tu, dah sampai. Lock confident. Rupa salah masjid tuan-tuan. Tengok, mana pula orang tak ada. Rupanya dalam taman perumahan tu ada 2 masjid. Dahsyat betul. Salah masjid, kena pergi masjid satu lagi. Patutlah masjid satu lagi tu dah ramai. Kan? Jadi, melalui Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba mukmin memperoleh bencana, maka dia berfirman kepada malaikat di sebelah kirinya, ambilkan alat tulis untuknya. Maknanya catatkan untuk dia. Kemudian dia berfirman kepada malaikat sebelah kanannya, tuliskan untuk hamba ku ini suatu kebajikan yang ia lakukan. Ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW, bila mana hamba Allah sakit, dia mengutus 2 malaikat dan berfirman, lihatlah apa yang diucapkan oleh hamba-Ku. Allah Ta'ala hantar 2 malaikat, ini bukan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Contohnya, kita diuji dengan susah ni. Wahai malaikat, kau pergi tengok dia ni buat apa. Saja bagi kerja kat malaikat. Malaikat pun datang, tengok lah apa yang cakap. Kalau dia kata, Allah, agaknya Allah saja bagi ujian kat aku ni, biar aku sabar, biar aku ingat kat Allah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Setidak-tidaknya aku tidaklah setu orang lain. Nampak? Kalau kita sakit lah, ya Allah, agaknya kau saja bagi aku demam ni, biar aku boleh rehat ya Allah. Dan selama ni aku tak tidur diam ya Allah. Mudah-mudahan adalah kebaikannya. Macam tu kan. Jadi bila malaikat lapor boleh Allah, ya Allah, dia kata kau bagi dia demam ni, mungkin kau nak bagi dia rehat. Jadi dia bersyukur padamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Kalaulah dia mati, akan ku masukkan dia ke dalam syurga. Dan kalau dia hidup, akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Macam itulah sayangnya Allah Ta'ala kan dekat orang yang bersyukur. Walaupun diuji dengan musibah. Tapi kalau boleh cakap, kau boleh tengok orang ni cakap apa bila diuji dengan sakit ni. Aduh, kenapa lapor ni kepala ni mati lagi baik. Macam tu. Tapi apa Allah Ta'ala beritahu? Allah Ta'ala beritahu, sampaikanlah padanya, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Nampak? Jangan main-main. Jangan sekali-kali kita merungut dan mengeluh. Sesungguhnya Allah adalah zat yang lebih mengetahui. Jadi, kalau kita tengok, ada satu kisah Ada satu kisah bagaimana seorang fasik ini, ada seorang lelaki yang fasik di kalangan Bani Israel. Digemar melakukan dosa, tak pernah berhenti daripada kejahatannya sehingga penduduk sekitar cukup takut dengan kefasikannya itu. Malahan mereka menjadi resah, takut mereka pun terbabit dengan kefasikannya itu. Semua penduduk hanya mampu berdoa pada Allah agar dia disedarkan, sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS yang memberitakan bahawa di kalangan Bani Israel itu ada seorang lelaki fasik. Engkau harus mengusir pemuda itu agar kejahatannya tidak menimpa kepada penduduk sekitar. Jadi datanglah Nabi Musa menghalau dia, pergi kau daripada kampung ni, kau jangan kacau orang sini, takut kau merosakkan penduduk kat sini. Nabi Musa AS mengusir pemuda itu, namun si pemuda itu tetap berpindah-pindah desa, pergi pula ke kampung ni, kena halau lagi pergi kampung ni, menyebarkan kemungkaran benda-benda yang tak baik ni. Dan sekali Allah mengeluarkan perintah untuk mengusir pemuda itu, akhirnya daripada kampung ke kampung, bila diusir pemuda itu sampailah ke satu kawasan yang gersang di padang pasir. Di sana tak dijumpai satu pun makhluk, tumbuh-tumbuhan maupun haiwan. Bahkan keluarganya terlalu jauh daripada sisinya. Kan? Sampailah akhirnya dia jatuh sakit kuat, dia terjatuh dan kepalanya tersungkur di pasir. Pada ketika itu dia merintih. Dengar tutur. Apa rintihannya? Andai ibuku ada di sisi kepalaku, ia pasti merasa kasihan dan menangisi aku. Andai ayahku ada di sini, ia pasti membantu menguruskan masalahku. Andai istriku di sini, ia pasti akan menangisi pemergianku. Dan andai anak-anakku ada di sini juga, ia pasti menangis di belakang jenazahku sambil berdoa,
Ya Allah, ampunilah ayahku si pengembara yang tak berdaya, yang derhaka, yang fasik dan terbuang dari negaranya, dari desa ke desa, dan sampai terasing pada padang yang luas. Dari sini ia keluar dari dunia menuju akhirat dengan memutuskan segalanya. Ya Allah, Engkau telah memisahkan aku dari kedua orang tuaku, daripada anak-anakku, daripada istriku. Namun janganlah Engkau putuskan rahmat-Mu dariku, ya Allah. Engkau sudah membakar hatiku lantaran berpisah dengan mereka. Namun janganlah Engkau bakar diriku ini dengan api neraka-Mu disebabkan kederhakaanku. Maknanya dia bertaubat. Dia minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh. Maka pada saat itu apa yang Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala datangkan bidadari-bidadari yang menjelma menyerupai ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan menyerupai ayahnya. Mereka semua duduk di samping pemuda ini sambil menangis. Pemuda itu merintih. Inikah ayahku, ibuku, istriku, dan anak-anakku sudah datang. Hatinya langsung gembira. Ia boleh mati ke rahmat Allah dalam keadaan suci dan diampuni. Kemudian Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS. Pergilah ke padang pasir ini dan tempat ini sebab di sana telah wafat seorang wali Allah. Kekasih Allah dari sekalian wali Allah. Hadirlah ke sana dan uruskanlah pengkebumiannya. Nabi Musa pun cari. Tak tahu siapa dia. Rupa-rupa macam dan nampak pemuda yang terbaring terlantar dah mati ni dekat padang pasir ni, terkejut dia boleh tengok itulah lelaki yang dia usir, yang dihalau dulu disebabkan kefasikannya. Dan pada ketika itu Nabi Musa AS bertanya kepada Allah. Pada ketika sampai tu dia dah boleh nampak sekitar jenazah pemuda ni ada beberapa bidadari. Apa persoalan Nabi Musa AS tanya pada Allah? Dia tanya, wahai Allah, bukankah pemuda ini yang pernah terusir dari negerinya atas perintahmu, ya Allah? Allah berfirman, ini adalah rahmatku dan pengampunan dariku lantaran rintihannya di padang luas, juga lantaran berpisahnya dengan tanah negerinya, berpisah dengan orang tuanya, anak-anaknya dan istrinya. Lalu aku mengutus beberapa bidadari untuk menyerupai semua ahli keluarganya, dan mereka semua ternyata hibur melihat dia di tempat yang terpencil ini. Sebab ketahuilah, bila seseorang itu mati di tempat yang terpencil, maka semua penghuni langit dan bumi menangis merasa kasihan padanya. Lantas aku adalah zat yang selalu menyayangi, melebihi sayangnya mereka. Apakah tidak seharusnya aku mengasihani dia? Sebabnya tuan-tuan sekalian, dalam apa juga yang kita lakukan, sabar, tabah, tenang, kerana ujian ini sebenarnya sentiasa ada hikmah di sebaliknya yang ingin Allah berikan kepada kita. Baiklah tuan-tuan sekalian, jangan ke mana-mana. Ada lagi yang nak saya kongsikan dengan anda semua. Kita jumpa lagi selepas ini. Kita berehat seketika.
Alhamdulillah, anda kembali lagi bersama dengan saya Syamsul Debat dalam membicarakan topik hati seming kaca. Teman-teman sekalian, tadi saya telah berkongsikan anda semua tentang sabar, bagaimanakah kita menjaga hati kita. Dan sesungguhnya dalam tempoh ini memang bukan satu perkara yang mudah, dengan ujian-ujian yang mendatang, ujian-ujian yang menguji kesabaran kita, kan? Dengan ujian keuangannya, dengan ujian susahnya, penyelarasan, macam-macam lah. Jadi apa pun tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak kongsikan juga dengan anda semua tentang bagaimanakah caranya kita nak memelihara hati kita ni. Kan? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Allah Taala ada pesan, barang siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jangan kita lupa diri. InsyaAllah Allah Taala akan bantu kita. Tuan-tuan, hati ni adalah merupakan bahagian di dalam tubuh kita yang mempunyai peranan yang sangat penting. Yang sangat penting seperti mana sabda Rasulullah SAW, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Jika baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Jika tidak baik seketul daging itu, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Kan? Tuan-tuan, untuk itulah salah satu fungsi agama kita adalah menjaga hati kita agar tetap baik. Namun seringkali seseorang itu justru tidak mengerti bahawa tujuan penciptaan manusia dalam hidup adalah berada dalam pedoman Al-Quran dan Sunnah, sehingga muncullah penyakit hati menurut Islam yang mampu merosakkan akidah kita, yang mampu melalaikan kita, menggagalkan kita dalam menghadapi ujian yang makin mencabar, terutamanya dalam tempoh PKP ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam mana dikatakan kita ini sebagai mempunyai penyakit hati? Yang pertama, kurangnya keimanan di dalam hati kita. Ini kerana bila hati kurang iman, lama kelamaan akan menyebab hati menjadi mati. Lakukanlah cara-cara dengan ibadahnya, dengan zikrullahnya. Zikrullah ini akan dapat meningkatkan iman dan takwa agar kita dapat menjauhkan diri kita pada penyakit hati. Kedua, selalu mengeluh. Aduh, ya benda tak hati. Aduh, benda nak mungut. Aduh, hai matilah. Susahlah sekarang ni. Jangan jangan. Kerana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Kikir ni kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia mengeluh kesah. Dan bila mendapat kebaikan, dia amat kedekut. Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21. Hukum mengeluh dalam Islam adalah dilarang sama sekali, berdosa, tuan-tuan. Manusia yang suka mengeluh akan menyebabkan terkena penyakit hati seperti malas, dengki, sombong di dalam agama kita. Yang ketiga, kurangnya kesyukuran. Rasa kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT akan menyebabkan penyakit hati. Dengan mengikuti cara bersyukur dalam Islam, hati akan terhindar daripada pelbagai penyakit hati. Ya. Kalau kita tengok dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, makalah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belajarlah, didiklah, asuhlah hati kita supaya terus bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah. Keempat, selalu berbuat maksiat. Ini juga tanda penyakit hati. Ya, tanda penyakit hati. Perbuatan maksiat akan membuatkan hati kita menjadi keras sehingga sulit untuk menerima nasihat-nasihat yang baik. Orang yang suka berbuat maksiat akan menjadi egois, berhati kotor dan mudah emosi. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman yang bermaksud, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu ini beri rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Yang kelimanya, antara penyakit hati juga, tanda-tandanya adalah kita berbuat syirik. Syirik dalam Islam merupakan salah satu daripada dosa besar. Syirik boleh menyebabkan pelakunya akan memiliki akidah yang cacat selama mana ia melakukan syirik. Allah berfirman, atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternakan itu. Binatang ternak tu kita boleh kawal lagi, masuk sini, tolak sini, ikut dia. Tapi kita ni lebih teruk lagi kalau kita buat maksiat, sebab kita tak ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Surah Furqan ayat 44.
Seterusnya tanda penyakit hati, lalai daripada berzikir. Salah satu keutamaan zikir adalah mampu menjauhkan hati dari pelbagai penyakit hati. Bagi mereka yang lalai berzikir, maka hatinya pun akan dipenuhi dengan penyakit hati seperti sombong dalam Islam dan juga gemar menunjuk-nunjuk riak di dalam agama kita. Di dalam firman Allah SWT juga surah Al-Anbiya ayat 97 Allah Ta'ala beritahu, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, ini hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Jaga tuan-tuan. Ingat Allah. Zikrullah, zikrullah. Ingat Allah banyak-banyak. Kan? Kemudian begitu juga terlalu mengejar keduniaan. Mengejar harta dunia. Seseorang yang selalu mengejar dunia dan mengabaikan, bahkan berpaling dari Islam, akan terkena pelbagai penyakit hati. Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya ada seseorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah yang telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Surah Taha ayat 124 hingga 126. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, sesungguhnya kita ni diberikan ujian sampai macam ni sekali lah dengan COVID-19 ni tuan-tuan. Kita kena ingat, bukan orang ni 9 ni yang kono. Bukan orang Perak Selangor yang kono. Satu Malaysia, tak, satu dunia kono tuan-tuan. Tetapi bagaimanakah cara kita menghadapinya? Itulah yang menjadi persoalan. Itulah yang menjadi persoalan. Itu sebabnya salah satu caranya kita nak mengatasi masalah-masalah yang berlaku di dalam kehidupan kita ni, antaranya boleh kita lakukan adalah dengan cara kita mempertingkatkan amalan kita. Meningkatkan amalan kita, kita nampak benda simple. Sebenarnya ibadahnya ada dua tuan-tuan. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus tu adalah macam kita semayang, kita puasa, macam korban kan. Korban adalah teknikal dia. Tata cara dia, nak semoleh binatang kaki ompek yang sempurna. Kan? Ada yang tanya tu, dinosaur boleh tak? Nampak tu. Ada lah kaedah Ada lah yang tanya pula. Kan? Binatang semua yang kaki ompek ke boleh? Tak. Ada binatang-binatang tu semua ada ilmunya. Tu sebabnya kita kena belajar. Tapi Alhamdulillah, usaha kita kena mulakan. Macam kita tengok kan, macam hari ni MAG kan, Malaysia Aviation Group, adalah syarikat korporat pertama yang menjalinkan kerjasama dan menjadi kaedah korban. Begitu juga TDC Holding, Situ Joy juga telah menjalinkan kerjasama smart partnership dengan Yayasan Berdasar Malaysia untuk sama-sama melaksanakan kerja-kerja kebajikan dan membantu mereka yang memerlukan. Jadi anda semua pun boleh kalau nak join dengan cara menyertai ibadah korban yang kami laksanakan pada tahun ini, dan anda tak perlu ragu kerana kami telah dipilih sebagai wakil tunggal untuk melaksanakan ibadah korban di Afrika. Kan? Jadi kalau kita dah beramal, kita masuk satu bahagian, dua bahagian, tiga bahagian, ada yang ambil seekor, 2 ekor, 3 ekor, janganlah kita belagak pula. Aku masuk 3 ekor, kau ada. Jangan macam tu. Kan? Masuk bahagian ini, jangan kita rasa melakukan amal jariah ni sudah banyak sehingga timbulkan perasaan sombong pula dalam hati kita. Nanti kita tak nak. Ini malahan bukan menjadikan kita lebih tenang, tapi kita tidak akan menjadi aman dan tentram. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh amal seseorang itu tidak akan memasukkannya ke dalam syurga. Mereka bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Maka yang menjawab, baginda menjawab, tidak pula, hanya Allah meliputiku dengan kurnia dan rahmatnya. Karenanya berlakulah benar, beramal sesuai dengan sunnah, dan berlakulah sedang tidak berlebihan dalam ibadah dan tidak kendur atau lemah. Maksudnya, buat sungguh-sungguh tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kan? Buat sungguh-sungguh dalam beramal dengan perkara yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Amal lebih tanzil, dan janganlah kita melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita. Allah SWT berfirman, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam, sedang kamu kekal di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Surah Al-Mu'min ayat 76. Yang ke-9, meninggalkan solat. Itu juga tanda hati kita dah sakit. Jangan tinggalkan solat. Kewajipan seorang Muslim adalah mengerjakan solat, fardu dan puasa. Seseorang yang sering meninggalkan solat wajib dan puasa akan menjadi resah dan gelisah dalam menjalani hidupnya, kerana solat dan puasa adalah salah satu cara mendapat ketenangan jiwa. Dalam satu ayat
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, iaitu Alkitab, Al-Quran, dan dikirakan salat. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Dan begitu juga salah satu tanda penyakit hati adalah tidak bersedekah. Itu dia. Tu hari ni kita buat live ni, MAG kerjasama dengan Yayasan Budi Islam Malaysia ini. Kami sama-sama melaksanakan live hari ni sebab nak tarik anda satu peluang untuk bersedekah. Salah satunya dengan cara menyertai ibadah korban yang kami jayakan ini. Dan keutamaan sedekah menurut Islam dan hikmah bersedekah dalam Islam adalah menjaga harta dan hati kita supaya tetap kekal bersih. Sedekah dalam Islam sangat dianjurkan kerana orang-orang yang tidak bersedekah akan memiliki sifat kedekut. Rasulullah SAW bersabda, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Dari kurnianya menyangka bahawa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 180. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, sebelum saya membuat kesimpulan, mari kita lihat kalau ada persoalan-persoalan yang ditimbulkan di dalam live kita pada hari ini. Mungkin boleh highlight kan? Admin boleh tunjukkan tak kalau ada soalan-soalan yang dikemukakan? Tengok sama-sama tuan-tuan. Cuma kita tengok sebelum kita buat kesimpulan tengok apa soalan-soalan ni. Kadang-kadang tak tanya, dia record Assalamualaikum ni. Tetapi kita tengok dulu. Okey, kebanyakannya Assalamualaikum, Nazul, cintamu, sama puasa dan puasa bagi hari putih dan bulan Rejab ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Betul, selamat tengah hari. Alhamdulillah. Nampak kebanyakannya Assalamualaikum tengah hari. Assalamualaikum tengah hari. Tapi tak apa tuan-tuan. Tapi saya nak highlightkan ni apa soalan. Oh, yang ni komen je Okey, kejap. Ustaz, saya nak tanya kenapa bila saya solat fikiran tetap ingat kat dunia? Apa nasihat Ustaz? Nasihat saya janganlah ingat. Yang tu ya. Payah mana? Tak, maksudnya kita kadang-kadang puncanya adalah kita terlalu banyak melayan hal ehwal dunia. Yang banyak sangat melayan hal ehwal dunia. Contohnya dalam semayang 5 minit. Contohlah, saya ambil lama lah tu 5 minit. Kemudian kita zikir 5 minit. Okey, katalah satu waktu 5 minit. Kali 10, kali 5 baru 50. Kan 10 minit kali 5 baru 50 minit. Atau kita selengkapkanlah sejam. Waktu semayang sunat kita ambil sejam lah sehari. Itulah masalahnya 23 jam lagi dunia. Itu sebab kadang yang dunia ni banyak mengganggu kita. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, salah satu cara kita bagikan alternatif pada anda semua, anda nak tenang hati, nak tenang jiwa, sedekah. Salah satu sedekah wajib adalah korban. Menurut mazhab Imam Hanafi, kita korban ni adalah wajib kepada mereka yang mampu. Jadi sebabkan tahun ni pun PKP tuan-tuan, ramai yang tak confident nak buat korban, duduk kumpul ramai-ramai. Jadi kita salah satu alternatif yang kita sediakan adalah join korban, kembara korban 1001 asnaf di Afrika yang kita buat tuan-tuan. Bukan hanya di Afrika, tetapi juga rakyat Malaysia yang susah juga akan menerima manfaatnya. Yang ada soalan lagi ke tu? Tak nampak lah soalan tu. Bagaimana jika kita saja kita rasa tak bahagia? Oh, sekejap kita tengok balik soalan tu. Ada soalan apa Inilah. Sekejap Kejap tuan, saya baca soalan tuan-tuan yang hisap. Okey. Untuk ibadah korban tahun ini, adakah akan dilakukan di Malaysia dan akhirnya akan diagih pada asnaf di Malaysia? Ya, betul, tepat sekali. Maknanya 2 in 1. Dalam negara kita pun ada, kita akan bagi maknanya 2 in 1. Dua-dua ada. Jadi kepada Muhammad Fairuz, jangan risau. Kan? Afdal bagi orang susah di Malaysia memang tepat sekali, tetapi kita bagi dua-dua dapat.
Bahagian orang Afrika ada, orang Malaysia pun ada, insya-Allah ya. Ini adalah yang paling murah sekali dalam keadaan sekarang ni, dan kita boleh mengelakkan kita berkumpul ramai-ramai, alhamdulillah. Saya Ustaz nak tanya, kalau 7 orang berapa? Satu ekor 2,007. Kejap lagi saya akan tunjukkan harga-harga dia ya, kepada anda semua. 2,700 lebih aja. Murah je tuan-tuan. Tempah awal. Malahan kita bagi sijil, setiap satu ekor kalau kita tepas ekor, dapat susu si tujuh satu. Bayangkan tu. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum mengakhiri kuliah ini, saya nak tunjukkan dulu harga korban. Sebab dah ramai yang tanya, jom kita tengok berapa harga korban kalau anda semua nak menyertai korban pada tahun ni. Jom kita tunjukkan. Okey. Jadi kepada anda yang berhajat untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, bersama-samalah dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang bersedia membantu anda. Harga bagi satu bahagian lembu adalah RM390, satu ekor lembu RM2,730, satu bahagian unta RM580, satu ekor unta RM4,060 dan seekor kambing RM580. Pastikan anda daftar segera dengan menghubungi talian yang tertera. InsyaAllah anda bukan hanya dapat sijil pada setiap seekor lembu. Kalau anda ambil seekor lembu, dapat ni susu si tujoy ni. Kita bagi satu kotak. Dan begitu juga tuan-tuan dan sekalian, dengan sijil yang cantik kan. Jadi mudah-mudahan jadi galakan pada semua. Ajak kawan-kawan join. Malahan dia lebih murah, malahan keadaan saya nak begitu tuan-tuan. Ada orang cakap, ni orang Malaysia pun ramai susah lagi. Sebenarnya kita bahagian untuk asnaf-asnaf di Malaysia juga kita ada sediakan. Daripada sumbangan anda, sebahagiannya kita akan bagi untuk asnaf di Malaysia. Malahan tuan-tuan, orang Malaysia ni bukan saya nak cakap apa, orang Malaysia memang susah. Tetapi insya-Allah kita di Malaysia susah-susah kebanyakannya. Insya-Allah daging korban untuk mereka ada. Kan? Melainkan orang yang mungkin kita tak dapat kesan. Dia duduk dalam laut, kau pun tak tahulah. Tapi kalau dia duduk ke taman, kampung, insya-Allah ada daging korban. Malahan, ada di kalangan kita kadang sampai bobot daging korban sampai busuk dan bertayar tak bermakan kadang-kadang. Tapi mereka di Afrika, tuan-tuan, tahun lepas waktu kita kendalikan korban di Afrika, ya Allah, dhaif ni tuan-tuan. Ada yang minum air lumpur. Air teh, rupanya lumpur tu, air bicak tu. Bicak, macam mana cakap ni? Kan? Air biak, ni sebenarnya sebut air bicak tu kan? Lecak. Air itu dia minum. Malahan kotak ni, kalau sesilah kotak situ ni kalau sampai dia siap kotak tu, dia cacah air makan. Bayangkan. Tak, kita susah-susah kita belum ada lagi lah tahap macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada pun boleh kira dengan jari lah. Tapi jangan risau tuan-tuan, masuk setiap bahagian korban tu juga akan ada manfaat untuk asnaf-asnaf di Malaysia. Jadi dah tengok tadi harga pun murah, tuan-tuan boleh tempaskan bagi ni. Malahan kalau tuan-tuan nak bagi nama dulu bayar kemudian pun tak ada masalah. Okey? Jadi tuan-tuan sekalian, itulah saja pada hari ini. Demikianlah halnya tentang penyebab penyakit hati, dan saya juga kongsikan tentang bersabar dengan ujian dan dugaan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka berhati-hatilah kita agar kita terhindar daripada penyakit hati, kerana penyakit hati boleh menyebabkan kekafiran. Sebagaimana firman Allah SWT, dan ada pun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan itu bertambahlah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan yang kafir. Nauzubillah tuan-tuan. Ini dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 125. Oleh itu tuan-tuan sekalian, jangan lupa hashtag semua geng-geng MAG. Ingat letak hashtag, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Saya ulang balik, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jadi jom join korban bersama dengan kami. Satu tujuan, satu semangat, berkongsi kebahagiaan, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih banyak kepada Malaysia Aviation Group, MAG. Terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Terima kasih kepada TDC Holdings. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada tahun lepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain pada salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.